11 kanak-kanak perempuan telah diculik, diseksa, diikat dan dikurung di dalam penjara bawah tanah dan tak diberi makan langsung, guys. Ada mangsa yang mati kelaparan dan ada juga yang telah ditanam hidup-hidup. Kalau mangsa jatuh di dalam tangan mamat gila ni, memang mereka tak lagi dilihat seperti manusia. Mereka akan dilayan seperti binatang dan diseksa tanpa belas kasihan. Semua ni disebabkan sikap pihak berkuasa dalam menangani isu kanak-kanak hilang dengan acuh tak acuh je, menyebabkan mamat gila ni berleluasa dan berani melakukan jenayahnya sekian lama. Apa yang berlaku ni menyebabkan satu negara mengamuk, guys. Sehingga kan pada hari pembicaraan mamat ni, dia diletakkan di dalam sangkar kaca kalis peluru. Dan ke mana saja dia berada, dia terpaksa memakai baju kalis peluru, guys. Memang orang dah aim gila mamat ni. Di perbicaraan dia ni lah dia membongkarkan setiap detail apa yang dia telah lakukan kepada mangsa-mangsanya. Terus terang, kes kali ni memang susah sikit untuk dihadam. Tapi kali ni Abang Boy takkan suruh korang pergi tengok video Abang Boy yang lain. Dan mungkin juga video ni takkan dapat monetization pun. Tetapi Abang Boy tak kisah semua tu. Abang Boy rasa ini tanggungjawab Abang Boy sebagai content creator dan juga seorang ayah kepada anak kecil untuk memberi kesedaran tentang bahayanya kepada viewers channel ni, especially kepada ibu bapa yang ada anak kecil. Di akhir video ni Abang Boy akan share pengalaman kawan Abang Boy sendiri berdepan dengan penculikan anaknya sendiri. So kalau korang dah ready, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Dilahirkan pada 6 November 1956, Mark Dutroux adalah anak sulung daripada 6 adik-beradik. Ibu bapa Mark ni adalah cikgu dan Mark dibesarkan dalam keadaan disiplin yang sangat tegas. So kalau nakal je, memang akan kena sebat. Nakal sikit pun kena lempang, guys. Benda ni tak habis kat situ Ibu bapa dia pula memang selalu bergaduh. Ada je benda yang tak kena dekat rumah. Akhirnya pada usia Mark 15 tahun, dia telah melarikan diri daripada rumah sebab tak tahan dengan parentsnya. Pada usianya yang sangat muda dan tanpa hala tuju, Mark memilih untuk menjadi seorang callboy untuk menampung hidupnya. Tapi benda ni tak lama, dia telah bertemu dengan seorang lelaki yang ingin membantunya. Dia bekerja sebagai seorang electrician dan pada usianya 20 tahun, dia telah bertemu dengan cinta hatinya yang bernama Francis. Dan tak lama kemudian, mereka pun berkahwin. Selama hari ni, Mark beranggapan yang hidupnya hanya kelam je. Tetapi setelah dia mendirikan rumah tangga, dia merasa bahagia. Mungkin ini yang diperlukan dalam hidupnya. Untuk kali pertama dalam hidupnya, dia rasa komplit. Mereka telah dianugerahkan 2 orang cahaya mata. Hidup rumah tangga ni tak mudah, guys, especially bila korang ada anak kecil. Dalam kes Mark ni, dia ada 2 orang anak. Stres, tak cukup tidur, letih dan sebagainya. Abang Boy yakin ramai yang dah lalui benda ni. Tetapi untuk Mark ni, stres level yang dia boleh kawal sangat-sangatlah nipis. Dia mula teringat trauma yang dialaminya semasa kecil. Dia dah start mula marah-marah. Dia dah start naik tangan dengan isterinya. Bukan setakat tu je, dia siap berskandal kiri dan kanan. Dia mengulangi benda yang sama yang dilalui semasa dia kecil. Akhirnya pada tahun 1983, mereka bercerai dan hak penjagaan diserahkan kepada bekas isteri Mark. Pada masa ni, Mark bekerja sebagai penjual besi buruk. Dia juga dikatakan mencuri kereta untuk barangan-barangan spare part. Dia juga pernah ditangkap atas kesalahan memukul dan mengedar dadah. Tetapi disebabkan dadah yang berada dalam tangannya dalam amount yang kecil, dia telah dibebaskan dengan amaran. Basically, mamat ni memang banyak kes lah, senang cerita. Selepas dia bercerai, dia mendapat hobi baru. Dia akan pergi ke tempat ice skating dan berpura-pura melanggar perempuan yang bermain dekat situ. Dia mengambil kesempatan meraba perempuan yang dilanggarnya tu. Ada sekali tu dia telah melanggar seorang perempuan berkali-kali sehingga kan boyfriend perempuan tu naik angin, guys. Maka terjadilah pergaduhan dekat situ dan Mark telah dipukul sampai patah hidung. Tapi nak tahu tak apa yang pelik?
Boyfriend Minah tu pula yang didapati bersalah sebab mencederakan Mark dan dipenjarakan. Walaupun macam tu, Mark telah di-ban daripada datang ke pusat ice skating tu lagi. Tak lama selepas tu, Mark berkahwin dengan salah seorang daripada skandalnya dan mereka telah dikurniakan 3 orang cahaya mata bersama. Pada 9 Jun 1996, Leticia Delhaize yang berusia 14 tahun telah dilaporkan hilang di kolam renang awam di Luxembourg. Saksi mengatakan yang mereka ternampak satu van putih berlega-lega di tempat kejadian semasa kehilangan tu. Sebahagian daripada nombor plate telah diberikan kepada polis dan polis mendapati yang hanya seorang je memiliki van seumpamanya. Pemilik van tu adalah Mark Dutroux yang memiliki rekod jenayah mencederakan orang. Polis telah mendapatkan waran geledah untuk menyerbu rumah kediaman Mark yang berada di pinggir bandar. Dalam serbuan tu, 3 orang telah ditahan. Mark, isteri Michelle dan seorang lagi teman rapat Mark yang bernama Michelle Lelievre, seorang penagih dadah di mana Mark adalah tokannya. Pada mulanya Mark dan yang lain hanya mendiamkan diri je dalam bilik soal siasat. Masing-masing membatu je bila ditanya polis mengenai keberadaan Leticia. Polis langsung tak menemui apa-apa bukti yang boleh mensabitkan Mark dengan apa-apa kesalahan pun. Dia actually ingat yang dia boleh terlepas kalau dia mendiamkan diri. Tetapi selepas 2 hari, akhirnya Mark menyerah kalah. Mengetahui yang dia dah tak boleh terlepas, Mark kemudiannya memberitahu polis di mana dia menyimpan Leticia dan seorang lagi anak gadis. Terkejut beruk polis. Diorang ingatkan hanya seorang je mangsa si Mark ni. Tetapi pengakuan Mark ni telah membuka kembali satu persatu kes kehilangan yang telah lama dianggap sebagai cold case. 2 hari selepas penangkapan Mark dan rakan-rakan subahatnya, polis sekali lagi menggeledah rumah kediaman Mark dan kali ni mereka telah jumpa satu pintu rahsia ke bilik bawah tanah. Dan setelah diperiksa, terdapat 2 orang remaja yang telah digari di katil besi dalam keadaan yang lemah dan tak berbahaya. Lebih kurang 2 bulan sebelum tu, pada 28 Mei 1996, seorang anak gadis yang bernama Sabine Dardenne telah diculik semasa dalam perjalanannya ke sekolah. Walaupun kehilangannya dilaporkan kepada polis, kes seperti ini selalunya takkan disiasat secara terperinci pun oleh polis. Mereka lebih fokus kepada kes-kes dadah dan jenayah berat. Kes orang hilang atau penculikan yang selalunya end up jadi cold case. Sabine adalah remaja kedua yang diselamatkan polis bersama-sama dengan Leticia pada hari itu. Pada 24 Jun 1995, lebih kurang setahun sebelum penangkapan Mark, 2 kanak-kanak perempuan yang berusia 8 tahun, Melissa dan Julie, telah diculik ketika bersia-sia di taman berdekatan dengan rumah mereka. Kedua-dua kanak-kanak ni telah dikurung di dalam penjara bawah tanah. Mereka berdua telah berkali-kali guys. Mark siap rekod aktiviti jijiknya. 2 bulan selepas tu pula, pada 23 Ogos 1995, Mark dan Michelle Lelievre telah menculik 2 lagi remaja perempuan yang bernama Anne Marshall dan Evia Lambrecht. Sementara Anne dan Evia ni dikurung di bilik bawah tanah, Melissa dan Julie telah dikurung dekat dalam bilik tidur Mark. Keempat-empat mangsa ni telah digari dan dirantai di bucu katil besi. Pada bulan September tahun yang sama, kedua-dua gadis remaja tu telah dibawa ke satu rumah di area Jumah. Mereka kemudiannya disuntik dadah dan ditanam hidup-hidup di belakang rumah tu oleh Mark dan seorang lagi rakan subahatnya yang bernama Bernard Weinstein. Ada satu ketika van yang telah digunakan mereka untuk menculik mangsa-mangsanya telah diketahui polis. Van yang digunakan sebenarnya adalah van yang telah dicuri. Disebabkan gelabah, Mark telah membunuh Bernard sebab percaya yang Bernard dapat mengaitkannya dengan penculikan yang berlaku. Mayatnya telah ditanam di belakang rumahnya lagi satu di Saas-le-Boursier. Tetapi apa yang berlaku adalah yang sebaliknya guys. Terdapat bukti yang dapat mengaitkan Mark atas kecurian van tu. Mark telah ditangkap atas kesalahan mencuri kereta dan telah dipenjarakan selama 3 bulan. Itu je. Polis masih tak tahu yang Mark lah dalang atas siri penculikan yang berlaku di sekitar bandar Luxembourg. Dalam masa Mark tu ditangkap, isteri Mark yang ditugaskan untuk memberi makan kepada Melissa dan Julie. Tetapi dia boleh abaikan je 2 budak tu. Semasa sesi soal siasat, isteri Mark mengatakan yang dia takut untuk pergi ke bilik bawah tanah dan mengambil keputusan untuk membiarkan kanak-kanak tak berdosa tu mati kebururan. Menurut kenyataan Mark, pada hari dia dilepaskan daripada penjara tu, kedua kanak-kanak tu masih lagi hidup, akan tetapi dalam keadaan yang sangat-sangat lemah.
Dia mencuba sedaya upayanya untuk menyelamatkan mangsa-mangsa tu. Tetapi Julie mati pada hari tu dan Melissa mati 4 hari kemudian. Mayat mereka berdua telah ditanam di belakang rumahnya yang lagi satu di Saas-le-Broussier. Oh, lupa Abang Boy nak cakap, Mark ni sebenarnya memiliki beberapa biji rumah untuk menyimpan mangsa-mangsanya. So rumah yang ditinggal bersama isterinya Michelle adalah di Marcinelle. Di sini adalah tempat di mana kebanyakan mangsa-mangsanya disimpan. Rumah kedua tempat operasinya adalah di Juma, di mana mayat Anne dan Evia dijumpai. Dan rumah ketiga adalah di Saas-le-Broussier, di mana mayat Weinstein, Julie dan Melissa dijumpai ditanam di belakang laman rumah mereka. Okay, back to the story. Polis sebenarnya telah menemui beratus-ratus rakaman video aksi-aksi terkutuk yang dilakukan Mark, isterinya dan juga Michelle Lelièvre. Tetapi yang membimbangkan mereka bukan mereka bertiga je yang terlihat dalam rakaman tu. Ada orang lain guys, seperti mereka di dalam sebuah parti. Nanti Abang Boy akan terangkan konspirasi pasal ni. Menurut Sabine, mangsa Mark yang masih hidup tu, dia mengatakan yang dia melakukan apa saja untuk hidup. Selama 80 hari, dia telah diseksa dan digunakan semahunya oleh Mark dan Lelièvre. Tetapi dia ni pandai guys. Dia berjaya mengambil hati Mark, sehinggakan Mark memberi kebebasan untuk Sabine ni berjalan bebas di dalam rumah dan bermain dengan anak-anak Mark. Ada suatu ketika Sabine meminta Mark untuk bertemu dengan kawan karibnya. Korang nak tahu tak apa yang si Mark ni buat? Dia pergi kidnapnya Leticia supaya Sabine ni mempunyai kawan dekat dalam bilik penjara bawah tanah tu. Mujurlah pada hari penculikan tu, beberapa saksi dapat cam van yang dipandu Mark. Inilah yang menjuruskan kepada penangkapan Mark dan rakan-rakan sebahatnya. Kalau nak diikutkan, Julie dan Melissa masih sempat diselamatkan sebenarnya. Banyak gila kot kesalahan polis dalam handle kes ni. Selepas Julie dan Melissa diculik, ibu kepada Mark sendiri telah menulis sepucuk surat kepada polis mengatakan yang dia syak Mark ni telah culik 2 orang kanak-kanak dan disimpan di dalam bilik bawah tanah. Akan tetapi polis buat acuh tak acuh je guys. Dorang pergi ke rumah Mark di Marcinelle untuk menjalankan siasatan, tapi dorang tak temui apa-apa pun. Yang tak boleh brainnya, dorang pergi ke rumah Mark ni sebanyak 2 kali guys. Dorang telah mengambil beberapa bahan bukti seperti kaset VHS yang ditemui di almari rumah Mark. Tetapi korang nak tahu tak apa yang polis tu buat? Dorang biarkan je jadi tukun dekat dalam bilik bahan bukti. Dorang tak tengok pun isi kandungan kaset tu. Dekat dalam kaset tu ada rakaman aksi terkutuk Mark kepada mangsa-mangsanya. Ada juga rakaman Mark membina penjara dalam bilik bawah tanahnya. Walaupun bukti-bukti tu semua dapat mensabitkan Mark, polis tak tengok pun guys. Umpamanya polis hanya sekadar buat kerja je dan bukan untuk menyelesaikan kes ni. Sebenarnya Mark dah berkecimpung dalam bidang penculikan ni dah lama, sejurus selepas dia berkahwin dengan Michelle. Apa yang dibuat ni sebenarnya mendapat restu isterinya. Even isterinya join sekali dalam penculikan yang dilakukan. Menurut isterinya, Mark beranggapan yang dia tidak perlu curang di belakang isterinya kalau isterinya join sekaki. Hei, gila betul. Ada seorang lagi rakan subahat mereka yang bernama Peter Gam. Mereka bertiga mula mencoret gadis-gadis remaja dan mangsa pertama mereka adalah 2 orang gadis daripada Moulin-Wens. Mark membunuh kedua-dua gadis tu, akan tetapi menurut Peter Gam, dia tak tahu pun di mana Mark menanam mangsanya. Sampai ke hari ni, mayat kedua-dua gadis tu masih tak ditemui. Mangsa kedua mereka adalah XLD. Mark mengatakan yang dia adalah ahli kongsi gelap yang bertanggungjawab dalam pemerdagangan manusia di Eropah untuk menakutkan mangsanya. Dan setelah beberapa minggu, mata Axel telah ditutup dan dia telah dibawa jauh daripada bandar. Mark kemudiannya melepaskan Axel di tengah-tengah padang rumput dan membiarkannya di situ. Pada 7 Jun 1985, mereka telah menculik Sylvia D yang berusia 11 tahun. Pada 7 Jun 1985, mereka telah menculik Sylvia D yang berusia 11 tahun. Pada 17 Oktober tahun yang sama, mereka menculik seorang remaja yang berusia 19 tahun yang bernama Maria. Pada 17 Januari 1986, Mark bersama 2 orang lelaki rakan sepahatnya yang tak dapat dikenal pasti telah menculik Elizabeth daripada pengapungan berhampiran dengan bandar Luxembourg. Kesemua mangsa-mangsa yang terawal ni telah dilepaskan dengan cara yang sama. Mereka akan dilepaskan di bandar yang jauh daripada tempat tinggal Mark.
Mark berhati-hati untuk tidak memberikan apa-apa info peribadi kepada mangsa-mangsanya supaya mangsa-mangsanya bila masa buat report polis tak ada detail yang boleh mengaitkan Mark dengan aktiviti jenayahnya. Tetapi masalahnya adalah rakan subhat Mark ni, iaitu Peter Gam. Dia boleh bagi tahu pula kepada mangsa penculikan mereka yang terakhir dia bertugas sebagai seorang askar. Dengan menggunakan info yang diberikan, polis berjaya mengesan Peter Gam dan sekaligus dapat menangkap Mark. Ketiga-tiga telah disabitkan kesalahan. Peter Gam dijatuhkan hukuman 6,5 tahun. Isteri Mark pula dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan Mark didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman 13 tahun di dalam penjara. Tetapi yang tak boleh brain adalah Mark ni telah dilepaskan awal selepas menjalani tempoh penjara selama 6 tahun atas arahan Menteri Keadilan untuk mengurangkan bilangan pesalah di dalam penjara. Semua dengan alasan si Mark ni telah didapati berkelakuan baik di dalam penjara. Dia telah dipilih untuk dilepaskan awal. Dia juga berjaya meyakinkan ahli psikiatri yang dia mengalami masalah depresi dan penyakit mental. Doktor telah memberikan dia ubat seperti Rohypnol untuk menenangkannya. Tetapi korang nak tahu tak apa yang dibuat dengan ubat tu? Dia menggunakan ubat-ubat tu untuk membius mangsa-mangsa penculikan seterusnya. Kerajaan juga memberi duit sokongan kepada Mark sebanyak $1,200 setiap bulan guys. Disebabkan dia kena tangkap kali pertama tu, Mark decide cara paling mudah untuk tak ditangkap kali kedua adalah dengan membunuh mangsa-mangsa penculikannya. Dalam meneliti video-video rakaman Mark tu, polis berjaya mengenal pasti seorang daripada rakan subhatnya, iaitu Michael Neil Hall. Michael adalah seorang usahawan yang dikatakan selalu berkunjung ke rumah Mark dan menghadiri parti-parti yang dianjurkannya. Sebut pasal Michael ni, sebenarnya banyak gila konspirasi yang menyelubungi kes ni. Misalnya salah seorang daripada hakim yang ditugas untuk handle kes ni sebenarnya adalah kenalan rapat kepada Michael. Dalam proses perbicaraan, pendakwa raya mendapat tahu pasal info ni dan disebabkan kes ni mendapat liputan media yang meluas, hakim tu telah digantikan dengan hakim yang lain. Ada juga desas-desus yang mengatakan Mark dijadikan kambing hitam untuk satu operasi jenayah pemerdagangan kanak-kanak di Eropah. Operasi ni dikatakan diketuai oleh orang-orang yang berjawatan tinggi dalam kerajaan. Sebab daripada awal lagi, siasatan yang dijalankan seperti acuh tak acuh je. Polis macam tak kisah langsung pasal kes kehilangan yang dilaporkan. Menurut Lily Avery, mangsa kanak-kanak iaitu Melissa dan Julie diculik atas perintah orang atasan mereka. Tetapi pada hari kedua interview tu, Lily Avery kemudiannya mendiamkan diri. Dia mengatakannya kalau dia buka mulut lagi, mungkin nyawanya akan melayang. Semasa siasatan, ahli forensik telah menemui sebanyak 5,000 sampel rambut di dalam rumah Mark. Kebanyakannya adalah milik Mark, Lily Avery dan Michelle. Tetapi ada 26 set sampel rambut yang tak dapat dikenal pasti. Dan satu lagi benda pelik pasal Mark ni, dia sebenarnya adalah orang yang kaya guys. Dia memiliki 10 biji rumah dan ada di antara rumahnya berharga hampir jutaan dolar. Semasa dia dan isterinya ditahan, mereka berdua mempunyai duit sejumlah $130,000 dalam bank. Kalau korang fikirlah kan, dia dapat bantuan kerajaan sebanyak $1,200 sebulan. Itu je menurut rekod. Macam mana dia mampu membeli 10 biji rumah dengan duit sebanyak tu? Ramai yang suspek Mark membeli rumah ni adalah caranya untuk mencuci duit, money laundering. Semasa dalam tahanan, Mark mengatakannya Michael adalah seorang penganjur untuk parti-parti seks liar di sekitar bandar. Dia menambahkan lagi yang Michael adalah sebenarnya bos kepada mereka. Semasa perbicaraan, peguam bela Michael telah menafikan tuduhan tu dengan mengatakan yang Michael hanya berhubungan dengan Mark beberapa kali je dan dia pergi tu adalah sebab dadah. Benda ni banyak mengaitkan dengan pegawai-pegawai tertinggi kerajaan. Dikatakan dalam salah sebuah parti yang dianjurkan Michael, setiausaha juga hadir dan join aktiviti kutuk diorang. Ini bukan parti seks liar yang biasa-biasa tau. Parti ni involve dengan kegiatan menyeksa dan kanak-kanak bawah umur guys. Wartawan yang bernama Olenka Frankel yang cuba untuk membongkarkan pasal kes ni telah ditemui mati dalam keadaan yang misterius. Dia mengatakannya terdapat banyak aspek yang cuba disorok oleh tangan-tangan gaib yang bekerja di belakang takbir. Pada perbicaraan ni, rakyat mendesak hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Mark. Akan tetapi, Undang-Undang Belgium telah memansuhkan hukuman mati ni sejak 1918 lagi. So, paling kuat hakim boleh menjatuhkan hukuman adalah penjara seumur hidup. Mark telah didapati bersalah atas kesalahan membunuh, menculik dan bersubahat.
dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Isterinya dijatuhkan hukuman 30 tahun dan Lily Avery dijatuhkan hukuman 25 atas kesalahan bersubahat. Michael hanya disabitkan kesalahan menyimpan dan menggunakan dadah dan dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun je guys. Terus terang Abang Boy bukan masuk sangat pasal konspirasi ni, tetapi lelaki Abang Boy research pasal kes ni lagi suspicious weh. Memang fishy habis. Kes ni bukan sekadar kes seorang pembunuh bersiri je, tetapi ada benda yang terjadi di sebalik tabir yang macam disembunyikan daripada mata umum. Abang Boy nak share sikit fakta dengan korang. Pendapatan yang diorang perolehi daripada jual beli kanak-kanak ni dianggarkan setinggi 150 bilion US dollar setahun. Penyeludupan dadah ni adalah di tempat pertama. Pemerdagangan kanak-kanak berada di tempat kedua dan yang ketiga adalah penyeludupan senjata api. Tahu tak korang, sejak Perdana Menteri US yang terbaru ni ambil alih, seramai 85,000 kanak-kanak pendatang asing hilang begitu saja tanpa ada seorang pun yang tahu. Dorang ni sebenarnya ditangkap bersama mak ayah dorang menyeberangi sepadan US. Mak ayah dorang berada dekat dalam tahanan tahu. Tetapi anak-anak dorang ni telah diserahkan kepada pihak ketiga. Dan dalam proses tu dorang boleh hilang guys. Bukan sikit tau. 85,000 kanak-kanak hilang begitu saja. Benda ni telah dipersoalkan di Kabinet US beberapa bulan lepas. Korang boleh google pasal ni. Anyway, maybe kita kat Malaysia ni merasakan yang kita duduk di negara yang selamat. Mungkin ada di antara kita yang beranggapan penculikan takkan berlaku dekat family kita. Tahu tak korang, seramai 45 juta kanak-kanak telah diculik di serata dunia dan 2/3 daripada bilangan tu adalah daripada negara Asia Tenggara. Anyway, Abang Boy nak share satu benda yang terjadi kepada sahabat Abang Boy sendiri berdepan dengan detik-detik cemas anak perempuannya nyaris diculik. Benda ni jadi dah lama dah. Okay, so nak dijadikan cerita, kawan Abang Boy ni bawalah anak dia pergi ke Tesco untuk beli barang-barang rumah. Weekend pada masa tu, dia ni ada 2 orang anak. Yang sulung adalah anak perempuan yang berusia dalam 4-5 tahun macam tu lah. Yang lagi seorang adalah lelaki, lebih kurang setahun macam tu. So biasalah, anak tengah membesar, mana ke tidur dan diam. Masuk-masuknya Tesco tu, anak sulung dia ni berlari-lari di sekitar tempat diorang mencari barang-barang tu. Sambil anak kecil ni didukung oleh kawan aku ni. Selalunya bila anak sulung dia ni hilang daripada pandangan, kawan Abang Boy ni akan panggil nama anak dia dan anak dia akan datang berlari mendekati dia. Tetapi kali ni bila dia panggil anak dia, tak sahut-sahut guys. Sudah. Mula-mula dia dan isterinya tak panik lagi. Kawan Abang Boy ni pergilah mencari di barisan sebelah-sebelah dorang ni. Tak ada juga. Panic button member Abang Boy ni terus on. Dia bagi anak kecil dia kepada isteri dia. Dia terus berlari mendapatkan guard yang bertugas dekat situ sambil menjerit nama anaknya sepanjang jalan. Tanpa membuang masa, pasukan guard dan juga staf Tesco tu terus buat barisan dekat pintu keluar masuk Tesco. Bukan dekat tempat Tesco supermarket tu tau. Ini tempat entrance kawasan tu. Dorang cek seorang-seorang yang keluar daripada Tesco tu. Last salah seorang daripada guard terjumpa anak member Abang Boy ni dekat dalam toilet perempuan dekat tingkat atas. Berlari kot member Abang Boy tu nak pergi ke toilet tu. Korang tahu tak apa yang dijumpa? Anak perempuan dia ni berambut panjang dan pakai dress bunga-bunga pada hari tu. Pada masa dijumpa tu, anak dia dah dibotakkan dan dipakaikan seluar jeans dan baju kemeja berkolor berwarna merah. Cepat je guys diorang buat kerja. Saat anak dia hilang, dengan masa yang dia jumpa anak dia tu lebih kurang 15 minit je. Mujurlah member Abang Boy ni paranoid macam Abang Boy. Kalau jenis bertenang dan anggap macam tak ada apa-apa yang jadi, sure dia takkan jumpa anak dia dah. So berhati-hatilah guys, jangan ambil mudah benda-benda macam ni. Kalau Abang Boy pergi supermarket dengan anak-anak Abang Boy lah, kalau diorang hilang je daripada pandangan Abang Boy dah start bergelabah dah mencari diorang. Pergi matilah orang nak cakap Abang Boy paranoid ke apa ke. Itu anak Abang Boy. Siapa lagi nak jaga keselamatan diorang kalau bukan Abang Boy, betul tak? Anyway, apa pendapat korang pasal kes ni? Adakah kes ni hanya kes pembunuhan bersiri atau ada benda yang lebih dark disembunyikan oleh tangan-tangan gaib? Let me know in the comment. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy ni sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider to subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.